hatiku, kata demi kata, antara buku ke buku. Baik, kembali semula dalam Travelog seorang bibliomania. Kita mencintai buku. Betul. Dan jangan lupa ikuti semua 13 siri. Ini merupakan siri yang terakhir untuk membolehkan anda menjawab kuis perdana yang akan berlaku esok 31 Disember 2020 secara dalam talian dan program di Jalan Melaka berhadapan dengan Bank Muamalat. Baik, untuk anda yang menyaksikan kita secara live di Facebook juga, jangan lupa untuk sharekan video ini. Kita panjang-panjangkan video ini, ilmu yang dikongsi, pahalanya akan berterusan. Share dulu. Share. Dan selepas ni Raifa, kita ada perkongsian daripada Dr. Zahrah Yunus, penulis projek Bibliofil. Beliau akan mengupas tentang apakah itu bibliomania, soalan yang kita tanya tadi sebelum kita berehat. Jadi untuk kita menyingkap dan mengungkap apakah itu bibliomania, kita terus saja bersama dengan Dr. Zahrah Yunus, penulis buku ataupun penulis projek Bibliofil, menerusi bingkisan ini. Saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Zahrah Yunus, bertugas sebagai seorang pegawai pergigian berasal dari Johor, negeri Johor. Saya merupakan penulis buku projek Bibliofil. Apa itu Bibliofil? Bibliofil bermaksud pencinta buku. Jadi hari ini saya nak bercakap tentang satu lagi biblio, iaitu bibliomania. Apa itu terma bibliomania? Bibliomania ini boleh jadi bibliomania dalam konotasi yang positif ataupun negatif. Jadi bibliomania ini bermaksud pengumpul buku. Jadi pengumpul buku ni boleh jadi memberi satu kesan yang positif dan juga boleh jadi sampai satu tahap memberi satu kesan yang negatif. Tapi bagi saya masih lagi seorang bibliomania yang masih terkawal lagi. Maksudnya memberikan kesan yang positif lah pada diri saya. Okey, jadi berapa usia saya ketika saya mula menjadi seorang bibliomania? Seingat saya mungkin dalam sekitar usia 19 hingga 20 tahun, yang mana ketika itu saya baru memulakan pengajian ijazah sarjana muda dan saya mula menerima beasiswa. Ada duit sendirilah orang kata. Jadi bila dah ada duit sendiri, saya pun mampu dan mulalah membuat-buat untuk menggunakan duit yang saya dapat tu untuk membeli dan mengumpul buku. Buku-buku yang dibeli dan dikumpul ketika itu boleh jadi buku akademik dan juga bukan akademik. Yang mana yang saya ingat ketika itu dalam bidang pengajian saya, memang buku teks tu, buku rujukan tu sangat penting. Jadi bila masuk saja kedai buku, kalau boleh setiap subjek yang ada tu saya nak beli buku, nak ada buku tu, walaupun saya pun tak pasti lepas tu saya akan baca atau tidak. Dan buku bukan akademik pun saya beli, contohnya macam buku agama, buku motivasi. Dan ketika itu kedai buku yang saya suka adalah seperti Kinokuniya dan juga MPH yang menawarkan pelbagai pilihan buku ketika itu. Dan itulah bermulanya saya menjadi bibliomania. Dan sekarang bila dah masuk ke alam pekerjaan, saya dah ada gaji sendiri, perkara tersebut masih berterusan. Namun masih terkawal lah mengikut, saya masih perlu berbelanja mengikut bajet pada setiap bulan. Okey, apa yang menarik minat menjadi bibliomania? Secara peribadinya saya pun tak pasti. Yang penting saya sangat sukakan buku, sangat suka membeli buku. Bila masuk dalam kedai buku tu rasa macam seronok sangat, rasa macam nak beli semua buku yang ada dekat dalam kedai tu. Jadi ianya sebenarnya bermula dengan minat saya sendiri terhadap membaca dan buku. Jadi apabila dah suka pada buku tu, bila masuk kedai buku tu, saya memandang setiap buku tu ada sesuatu yang menarik untuk saya baca, ada ilmu-ilmu pengetahuan baru yang perlu saya baca. Jadi di situ saya rasa kalau tak beli buku tu, saya rasa saya akan rugi. Dan juga saya bukan seorang yang apabila dah beli buku tu saya akan jual balik. Biasanya buku yang saya beli tu saya akan simpan. Walaupun buku tu mungkin saya tak berapa suka, tapi saya tetap akan simpan buku tu. Jadi semakin hari koleksi buku saya semakin bertambah. Kemudian
apa faedah menjadi seorang bibliomania ni? Pada saya, faedah menjadi seorang yang suka mengumpul buku ni, kita takkan putus bahan bacaan lah. Jadi walau macam mana pun, contohnya dalam satu masa tu saya dah habis baca buku. Kemudian mungkin saya tak ada duit nak beli buku baru, tapi saya tak perlu risau sebab bila saya tengok koleksi buku saya tu, sebenarnya ada buku-buku yang saya dah beli dan kumpul tu yang belum dibaca. Jadi orang kata sumber bahan bacaan tu sentiasa ada lah. Jadi yang tu saya tak perlu risau. Dan yang kedua, ia telah memupuk satu rasa dalam diri saya bahawa membeli buku itu bukanlah satu pembaziran. Jadi untuk seorang yang suka membeli buku seperti saya, apabila perlu membeli buku, saya tak rasa membeli buku tu satu yang membazir. Jadi kita dalam masa yang sama, kita menyokong industri perbukuan di negara kita lah. Tak kisahlah kita menyokong penjual buku, menyokong penerbit buku dan juga menyokong penulis-penulis buku di luar sana. Okey, jadi aktiviti yang paling ekstrim sebagai seorang bibliomania, seingat saya tak ada apa-apa yang terlalu ekstrim lah. Cuma sebagai seorang bibliomania ni, bila kita pergi jalan mana-mana, kita akan ada kecenderungan untuk mencari kedai buku, sama ada berjalan di dalam atau luar negara. Kalau berjalan dalam negara, contohnya di pusat beli belah, kita akan cari apa kedai buku yang ada, walaupun sekecil-kecil kedai buku, walaupun kedai buku baru atau buku terpakai, saya akan pergi ke tempat tersebut, yang mana saya rasa kedai buku tu lebih menarik daripada kedai baju atau kedai beg tangan atau kedai kasut. Dan dengan minat mengumpul buku ini juga menjadikan saya suka untuk pergi mengembara ke tempat-tempat yang ada kaitan dengan buku lah. Contohnya apabila saya mengembara ke Jepun, saya sempat ke satu bandar ni, nama dia Jimbocho. Dekat situ ada satu lorong yang mana dekat situ ada banyaklah kedai buku. Memang mereka kumpulkan kedai buku di situ. Dan saya ingat masa pertama kali, saya 2 kali pernah ke Jepun. Pertama kali saya pergi ke situ sekali saja, dan kali kedua saya pergi ke situ, saya pergi 2 kali. Selama ni kalau saya pergi ke luar negara, jarang saya pergi ke tempat yang sama 2 kali sebab kekangan masa. Tapi pada masa tersebut, walaupun ada banyak lagi tempat lain yang lebih menarik untuk dikunjungi, saya dan suami ketika itu memilih untuk mengulang kunjungan ke Jimbocho di Tokyo. Dan ada lagi satu saya ingat, pengalaman saya ketika itu saya bertugas di Kuala Pilah di Negeri Sembilan. Kemudian pada itu adalah minggu hari bekerja. Pada waktu malamnya saya ada program di Bandar Baru Bangi. Jadi program tu bermula dalam pukul 9 malam sampai pukul 10.30 malam macam tu. Jadi saya pergi ke program di Bangi, dan dalam masa yang sama juga ada jualan buku Big Bad Wolf di Serdang, acara tahunan masa tu hujung tahun 2017. Jadi habis saja program di Bangi, saya terus saya rasa macam alang-alang dah sampai sini, apa kata lajak terus ke Serdang. Jadi saya dari Bangi tu dah pukul 10 lebih tu, saya terus ke Serdang, pergi ke Big Bad Wolf. Dan kalau dah sampai dekat jualan buku, memang ambil masa lah, lama dekat situ. Jadi 12 dalam tengah malam macam tu, 12 malam saya masih lagi berada di Serdang, yang mana dalam malam yang sama tu sebenarnya saya kena balik ke Kuala Pilah sebab esoknya saya kerja. Jadi saya rasa itu yang paling yang ekstrim lah yang saya pernah buat untuk demi membeli dan mencari buku ketika itu. Dan saya berseorangan gitu, malam-malam pun balik jugalah. Saya tak ingat, mungkin dalam pukul 1 lebih ke pukul 2 pagi baru saya sampai di Kuala Pilah, sebab saya mencari dan membeli buku di Big Bad Wolf di Serdang.
Jadi itu sahaja perkongsian saya. Terima kasih. Dr. Zahra Yunus, penulis projek Bibliofil yang juga merupakan seorang doktor gigi. Betul. Kegilaan terhadap Sampai buku. ke Jepun beliau. Sampai ke Jepun mengejar minat sebagai seorang bibliomania. Okey. Baik, dia mungkin juga memberikan dua konotasi yang berbeza lah. Satu konotasi yang positif, satu lagi mungkin bawa kepada sedikit bahaya macam tu kan, daripada seorang-seorang malam-malam. Dia demi mengejar minat tu mencari buku daripada sedang, lepas tu ke Negeri Sembilan balik. Sangat hebat pengalaman beliau. Dan adakah hantaran dia semua buku? Betul, kita tak tahulah. Kita tak tahulah. Kita tak tanya tanyalah dia. hal orang. Itu next program kita akan tanya. Baik, kita nak teruskan Yeah. dengan perkongsian yang seterusnya. Ini orang yang cukup dekat dengan kita. Ya. Juga seorang bibliomania. Betul, kita akan bersama dengan Encik Kaizi Muhammad Yunus yang akan berkongsi pengalaman beliau. Kita akan dengarkan sebagai seorang bibliomania. Sama-sama kita saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Nama saya Haizir bin Muhammad Yunus. Saya bertugas di Jabatan Pengarang Bernama. Saya seorang peminat buku. Seperti yang dapat disaksikan di belakang saya ini adalah koleksi buku-buku saya sejak beberapa tahun yang lalu lah. Saya mula minat membaca buku ketika usia belasan tahun. Saya ingat ketika saya dalam sekolah rendah, dalam lingkungan umur 12 tahun begitu. Pada masa itu saya sering meminjam buku-buku dari perpustakaan di sekolah saya. Antara buku yang saya masih ingat yang memberi kesan kepada diri saya ialah seperti The Last of the Mohicans, The Kon-Tiki Expedition, dan beberapa buku lain. Ini telah menimbulkan minat saya untuk meminjam buku-buku dari perpustakaan dan membacanya. Sehinggalah saya ke sekolah menengah. Di sekolah menengah saya lebih banyak membeli buku sendiri dan membeli majalah-majalah. Minat membaca ni semakin meningkat dan berterusan sehingga kini. Saya tertarik untuk menjadi seorang bibliomania kerana saya dapat menimba banyak ilmu dari buku-buku dan pembacaan. Sebagai contoh, saya pernah dihadiahkan sebuah buku bertajuk DOS ataupun Disk Operating System oleh abang saya pada tahun 1980-an, yang mana pada ketika itu sistem komputer ni masih di peringkat awal dan masih banyak orang yang tidak memahami sistem pengoperasian komputer. Hasil daripada pembacaan itu, saya dapat lebih memahami apa itu komputer dan pada peringkat awal itu bahkan saya boleh menulis software ataupun perisian yang simple berdasarkan pengetahuan yang saya baca daripada buku DOS tersebut. Banyak faedah yang kita boleh peroleh daripada minat kita untuk mengumpul dan membaca buku-buku. Bukan sahaja kita mendapat pengetahuan yang luas, tetapi ada kalanya buku juga berguna sebagai terapi perubatan. Sebagai contoh, saya ada menggunakan buku untuk ketika saya mula disahkan mengidap kanser pada tahun 2014. Menerusi pembacaan buku Lah Tahzan, saya dapat bukan mengubatkan penyakit secara fizikal, tetapi dapat mengubati jiwa agar kita tenang dan positif menghadapi ujian dan dugaan apabila kita menghidap kanser. So alhamdulillah, saya telah pun bebas kanser selama 6 tahun dan saya anggap pembacaan menerusi buku-buku seperti Lah Tahzan ini, yang artinya ialah jangan bersedih, bermakna kita dapat mententeramkan jiwa dan memberi ketenangan kepada kita untuk menghadapi ujian yang kita sedang hadapi. Dalam kes saya menghadapi penyakit kanser. Alhamdulillah, dengan menerusi pembacaan ini kita dapat mengenali diri kita sendiri dan mengenali penyakit yang kita hadapi dan bagaimana untuk menghadapinya secara lebih positif dan dengan penuh ketenangan.
Saya rasa aktiviti paling ekstrim saya buat ialah menempah buku dari Amerika Syarikat pada ketika perniagaan secara online belum lagi menjadi perkara lazim. Pada masa itu saya mempunyai risiko tidak akan menerima buku tersebut. Tetapi saya tetap juga memesan kerana saya tidak menjumpai buku itu dijual di kedai-kedai buku di sekitar Kuala Lumpur. Alhamdulillah, akhirnya selepas 3 bulan saya mendapat buku yang saya pesan. Saya berharap menerusi perkongsian video ini dapat menyuntik semangat kita semua untuk sama-sama lebih mencintai buku sebagai gedung ilmu. Saya berharap rakaman ini ataupun perkongsian ini akan memberi manfaat bersama untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Baik, begitulah tadi perkongsian daripada Encik Khairi Muhammad Yunus, Timbalan Ketua Pengarang Bernama. Dan secara amnya beliau sampaikan sebentar tadi, buku menambahkan pengetahuan. Dan apa yang menarik, Raifa, adalah perkongsian beliau sebentar tadi tentang bagaimana apabila beliau disahkan mengidap kanser, beliau menjadikan buku sebagai satu terapi dan kini beliau telah pun bebas kanser, Raifa. Alhamdulillah. As a survivor, la tahzan, jangan bersedih. Tapi kalau kita baca buku ni, adakah hanya mereka yang orang kata terlibat dalam sektor akademik ataupun jurnalis ke yang hanya baca buku? Kalau selebriti, dia baca Instagram je ke? Ada ke masa dia nak baca buku sebenarnya? Ke dia baca skrip je? Dan kita saksikan perkongsian selepas ini daripada Encik Izani Nizarif yang merupakan seorang pelakon, Raifa. Selebriti. Kita saksikan adakah beliau seorang bibliomania. Assalamualaikum, nama saya Izani Nizarif. Mungkin ramai tahu saya dalam dunia lakonan ni since 2000 lah macam tu. Dan tahun 2007 saya dah mula mencuburi dalam bidang perniagaan. Jadi sekarang ni bagi saya bidang lakonan tu cuma hobi saya, dan saya lebih menumpukan pada bidang keusahawanan, dan saya juga memberi kelas motivasi ilmu dalam bidang perniagaan lah. Saya di sini saya nak cakap tentang topik bibliomania. Okey, maksud bibliomania ni kegilaan pada buku. Okey. Usia saya rasa kalau tak salah saya 7 tahun sudah lah. 7 tahun sudah. Kira-kira umur saya nak masuk 40 tahun. Pembacaan adalah salah satu elemen yang sangat penting. Sangat penting untuk sesiapa saja. Sebab apa saya minat membaca? Sebab kebiasaannya ataupun semestinya penulis-penulis tersebut dia telah melakukan rujukan dalam bidang penulisan tersebut. Contoh title yang ditulis tu dalam bidang, mungkin dalam bidang keagamaan, ataupun mungkin dalam bidang undang-undang, ataupun dalam bidang keusahawanan, bisnes, ataupun bidang marketing. Mereka dah melakukan satu rujukan. Mereka ada orang yang mereka refer sebelum dia orang tulis. Itu maksud saya. Sebab itu pembacaan yang penting. Tak, dalam Al-Quran sini cakap kena membaca. Jadi maknanya kita kena ambil ilmu-ilmu tersebut untuk memudahkan kehidupan kita sehari-harian. Okey. Daripada segi faedah. Saya rasa faedah bibliomania ni sebab saya ada banyak bagi macam public speaking, banyak bagi talk. Jadi maknanya bila kita bagi talk, kita tak bercakap benda yang sampah. Saya bercakap benda yang fact, ada fakta. Jadi secara tak langsung kita tak menggeletar. Ekstrimnya adalah apabila orang yang bertindak ekstrim pada saya. Dalam kehidupan kita sehari-harian, kita akan diprovok dengan perkataan ataupun perbuatan yang akan menyebabkan kita sepatutnya bertindak balas. Apabila orang bertindak ganas pada kita, kita sepatutnya akan bertindak ganas. Tetapi apabila melalui pembacaan, kita boleh handle semua tu. Kita boleh handle. Sebabnya bila kita membaca, kita akan menenangkan diri kita. Sebab kita ada ilmu.
Untuk diri saya lately saya lebih baca contoh daripada segi buku keusahawanan, buku perniagaan dan juga keagamaan lah, lebih kurang macam tu. Ada beberapa tajuk lah yang saya ingatkan. So di antaranya adalah tajuk dia. Okey, satu Minda Jutawan. Okey, satu lagi Rich Dad Poor Dad. Okey, itu saja perkongsian daripada saya, Izani Nizarif. Kalau apa-apa perkembangan ataupun ilmu atau tips, boleh ke Facebook saya Izani Nizarif dan juga ke IG saya Izani Nizarif. Okey, Assalamualaikum. Baik, itu dia tadi Izani Nizarif yang merupakan seorang pelakon, tapi katanya sekarang lakonan menjadi hobi saja. Dan beliau kini menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Sebenarnya bukan baru, dah lama sebenarnya beliau menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Dan itulah tadi perkongsian sebagai seorang selebriti, sebagai seorang usahawan. Kita dah dengarkan juga sebentar tadi seorang yang berkecimpung dalam bidang media dan akademik, tentang bagaimana pengalaman mereka menjadi seorang bibliomania. Kalau dia tengok video ni, dia ingat saya cari apa kan? Cari buku. Ada buku kecil ke tak simpan? Tak, 555. Tak cukup sebagai seorang bibliomania. Sekosong je. Baik, tadi kita dapat video, tapi kita naklah juga berbual sikit kan. Orang kata perbualan yang bagus ada dua hala. Betul. kita nak memecahkan kesunyian. So sunyi ke? Tak adalah sunyi sangat sebenarnya bersama dengan Raifa sebelah saya ni. Okey, dan kita akan bersama dengan Cik Nurul Ashikin Amran, merupakan seorang pelajar dari Kolej Antarabangsa Unifil Negeri 9. Ya, mesti panggilan dalam talian. Hello. Assalamualaikum Ashikin. Hello. Waalaikumsalam. Okey, kita lihat Selamat pagi. tu dekat library dekat rumah ke? Ni library perpustakaan keluarga kat rumah. Okay, cantik je suka. Memang dah. Nampak kemas. Mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang koleksi yang awak kumpul ni, minat awak sedikit Ashikin. Okey, mesti ceritakan sedikit. Minat saya adalah lebih kepada novel dan buku-buku motivasi. Jadi buku-buku yang Shikin dah kumpul adalah buku-buku yang genre novel thriller, novel fantasi, dan kalau kita boleh lihat di belakang Shikin ini adalah buku-buku semuanya adalah motivasi dan Islamik. Sebab arus perjalanan Shikin sebagai seorang bibliomania bermula daripada Shikin minat pada novel, dan bila Shikin start umur 12 tahun Shikin minat pada novel. Arus masa tu berjalan. Bila Shikin start umur 16 tahun Shikin dah berubah arah. Shikin lebih fokuskan kepada sesuatu yang berilmiah, berilmu dan beri semangat kepada Shikin, which is Shikin cari buku-buku yang bergenre Islamik, motivasi. Agak banyaklah novel-novel yang Shikin dah kumpul lah. Yang hujung belah sana pula adalah hujung belah sini pula adalah buku-buku pelajaran, buku-buku rujukan. Jadi kalau ada kawan-kawan yang nak pinjam, Shikin bagi untuk pinjam macam tu. Bahagian sini adalah bahagian novel. Okay. Kalau kira-kira ada berapa total? Koleksi berapa banyak? Total koleksi rasanya dalam 300 lebih. 300 ke 400. Wow. 300 ke 400. Ini yang dipaparkan, belum lagi yang tidak dipaparkan. Ada lagi Raifa. Okey. Nak tahu juga seorang pelajar. Jadi dari sudut nak beli buku kan kita perlukan duit. Macam mana Shikin? Ayah ke kumpul duit ke? Macam mana? Okey. Shikin sebagai seorang pelajar, Shikin suka minat satu benda tu, Shikin akan usaha untuk dapatkan. Jadi Shikin akan kumpul duit lah, Shikin buat bisnes. Daripada bisnes Shikin tu, Shikin jadi ejen, dropship, Shikin ambil tempahan edit video. Jadi daripada situ Shikin akan ambil upah sikit untuk bagi reward dekat diri Shikin. Orang cakap gitu. Baik, jadi siap itu dah berapa tahun sebenarnya kumpul? Daripada usia daripada usia 12 tahun. Daripada usia 12 Sekarang tahun. berapa? 19. 9 atau 27.
Okey. 19 Kemudian saya tahun. nak tanya, Dia apakah faedah dia yang awak rasa? Faedah sebagai seorang bibliomania ni sebenarnya, Cik sebab Kim. dia kata membazir lah, boleh baca online. Nak tahu juga. Okey, faedah sebagai bibliomania adalah terutama sekali mestilah kita nak ilmu. Bila kita ada ilmu, kita dapat upgrade diri kita dari sehari ke sehari. Seseorang tu bila dia kita boleh bezakan antara dia ni ada something di dalam dia which is ilmu ataupun tidak. Kalau dia tak ada, kita boleh tengok dengan cara dia bercakap, dengan cara dia melontarkan idea dan pandangan. Jadi bila Syikin kumpul buku, bagi Syikin faedah yang paling utama sekali adalah ilmu. Dia membantu Syikin untuk dalam pelajaran, membantu Syikin untuk research, dalam research kan assignment, membantu Syikin untuk tingkatkan keyakinan diri Syikin. Sebab bila kita bercakap tentang satu perkara, kita ada knowledge pasal tu sebab kita dah pernah baca. Baik, Syikin, paling ekstrim lah sebagai seorang bibliomania, apa yang Syikin pernah buat? Okay, paling ekstrim, Syikin adalah seorang yang kurang sikit bergaul lah dengan kawan-kawan. Syikin lebihkan masa Syikin dengan buku. Jadi, aktiviti yang paling ekstrim yang Syikin pernah terjadi dalam hidup Syikin adalah Syikin membaca sambil berjalan. Oh. Jadi, bila Syikin membaca sambil berjalan. Sebab Syikin jadi nak habiskan satu buku tu kan dalam masa yang cepat. Syikin tak kisah, Syikin membaca sambil berjalan. Waktu tu Syikin ingat lagi Syikin nak pergi ke kantin sekolah. Jadi tengah Syikin membaca, Syikin tak perasan kata ada longkang kat depan Syikin tu. Kata longkang. Astagfirullahaladzim. Apa jatuh longkang. Lepas tu biasalah kalau pergi ke pesta buku bersama. Ada satu tahun ni sekolah Syikin bawa Syikin pergi ke pesta buku antarabangsa PBAKL. Dan diorang hanya bagi Syikin masa setengah jam sahaja untuk explore semua benda tu. Untuk explore tempat yang besar sangat tu. Jadi memang huru hara lah juga. Kita nak explore. Kita minat buku. Jadi nak explore dia tu macam-macam benda yang jadi. Langgar orang, terjatuh, tersungkur. Orang tengok, ketawa semua tu. Banyaklah yang ekstrim Betul, Okey, Syikin. itu antara pengalaman yang dikongsikan oleh Cik Nurul Ashikin Amran, pelajar Kolej Antarabangsa Unifil Negeri Sembilan. Terima kasih Syikin bersama-sama Terima dengan kasih. kami untuk berkongsi sebagai seorang bibliomania. Hati-hati bila berjalan tu ya. Baik, lepas tu tak berulang dah lah benda tu. Okey. Terima kasih, Bye Syikin. Terima kasih. Okay, bye. Terima kasih, sama-sama. Nampak? Saya terpaksa tinggalkan awak, Zarif. Alamak. Sebab saya nak pergi membaca. Sebab Syikin kata nampak tahu orang yang cakap ada ilmu kan tak ada. Saya macam rasa kosong. Sebenarnya saya pun kena minta diri juga ni. itu Sebab minta lepas diri. ni kita ada perkongsian daripada moderator yang seterusnya yang akan berbincang tentang mengenali laman sesawang kelab bibliofil dan koleksi biblioterapi. Kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini.